Indeks harga pengguna di Singapura atau CPI naik pada rentak lebih perlahan buat bulan keempat berturut-turut dengan inflasi teras jatuh kepada 3.4% pada Ogos berbanding tempoh yang sama setahun lalu. Inflasi teras tidak mengambil kira kos pengangkutan privat dan penginapan bagi mencerminkan perbelanjaan isi rumah rakyat Singapura dengan lebih baik lagi. Pihak berkuasa menyatakan inflasi teras sebenarnya terus menyaksikan tren merosot sejak mencapai kemuncaknya pada Februari. Kadar 3.4% itu adalah yang terendah dicatatkan sejak pertengahan tahun lalu. Bagaimanapun, kadarnya naik 1% berbanding bulan sebelumnya. Ini disebabkan oleh kos makanan lebih tinggi naik 2% serta kos perkhidmatan yang kian meningkat. Sungguh pun demikian, inflasi teras dijangka menjadi lebih sederhana pada bulan-bulan mendatang. Ini sedang kos import kekal rendah jika dibandingkan dengan paras setahun lalu dan juga sedang kekangan pasaran domestik mula dilonggarkan. Secara keseluruhannya, inflasi teras dijangka kekal antara 3,5 hingga 4,5% tahun ini. Namun, sesetengah penganalisis memberi amaran harga komoditi lebih tinggi mungkin menjejas ramalan tersebut. Given that Singapore is a price taker, this basically means that Singapore's inflation momentum may likely see some upside into the coming months ahead. This is also very much dependent on several issues. First and foremost, really is the El Nino conditions that might elevate food inflation into the coming months ahead. Tidak lama lagi, para penduduk kawasan CDC Tengah Singapura akan mendapat akses kepada rangkaian sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Ini selain rangkaian bantuan kewangan bagi keluarga berpendapatan rendah. Ini ditawarkan di bawah khidmat-khidmat masyarakat yang diluaskan dan dilaksanakan sepanjang 3 tahun mendatang. Ia menjadikan jumlah inisiatif yang ditawarkan CDC Tengah kepada 100 yang sekaligus memperingati ulang tahun ke-100 Perdana Menteri Pengasas Lee Kuan Yew. Subsidi bagi mengimbangi tambang bas sekolah yang meningkat dan juga bengkel Skills Future bagi semua peringkat usia untuk meningkatkan kemahiran kerjaya. Itulah antara yang ditawarkan CDC Tengah dan dibiayai oleh dana baharu $10 juta hasil sumbangan para penderma dan juga CDC sendiri. Setakat ini, sekitar 650,000 penduduk secara purata sudah meraih manfaat daripada program-program ini. Bercakap di satu majlis di mana inisiatif-inisiatif baru ini diperkenalkan, Perdana Menteri Lee Hsien Loong menekankan peranan penting yang dimainkan oleh CDC. CDCs play a vital role at the district level. You work closely with grassroots divisions and social service agencies to aggregate residents' needs. You build resources, capabilities and competencies so that we have strong volunteer and donor networks to work with. And you connect needs and resources together and also serve as a bridge between residents and the government. Saudara, jika anda mahu ke kawasan Upper Bukit Timah esok, sila ambil perhatian. Lebih 4,000 penduduk dan pihak berkepentingan di sebahagian Upper Bukit Timah akan terjejas dengan satu operasi meletupkan bom dari zaman Perang Dunia Kedua. Para penduduk kediaman dan perniagaan diarah mengosongkan bangunan masing-masing sebelum pukul 8 pagi esok. Ini kerana esok pakar-pakar pelupusan bom SAF akan menjalankan operasi letupan terkawal ke atas bom seberat 100 kilogram itu. Ia ditemui minggu lalu di tapak pembinaan kondominium Mist sewaktu kerja-kerja penggalian dilakukan berdekatan stesen MRT Cashew. Mediacorp dimaklumkan bahawa lebih 1,000 unit meliputi apartmen dan rumah-rumah kedai terjejas ekoran operasi itu. Polis sudah pun mengarahkan orang ramai di Upper Bukit Timah supaya mengosongkan kawasan itu antara pukul 8 pagi hingga 7 malam esok. 2 sesi taklimat diadakan semalam untuk memberikan penerangan kepada para penduduk yang terjejas. Pakar-pakar bom SAF menyatakan bahawa tidak selamat untuk bom itu dipindahkan dan ia perlu diletupkan di tapak tersebut. Bagi tujuan tersebut, kawasan 200 meter daripada tapak itu akan dikepung dengan beberapa jalan raya ditutup mulai pukul 11 pagi. Antara kawasan yang terjejas termasuklah Sekolah Menengah Greenwich,
Blok 154 Gangsa Road, Hazel Park Terrace, The Linia, Bukit 828 dan deretan rumah kedai dari nombor 778 hingga 822 Upper Bukit Timah Road. Sekolah Menengah Green Ridge mengambil keputusan beralih kepada pembelajaran dari rumah atau HBL untuk sesi persekolahan esok. Anggota Parlimen kawasan tersebut, Dr. Vivian Balakrishnan, bagaimanapun menasihatkan bahawa tidak perlu cemas. Para penduduk dan orang ramai, kata beliau, hanya perlu mematuhi sepenuhnya arahan yang diberi pihak polis. Singapura sedang menimbangkan melakar lebih banyak undang-undang demi melindungi orang ramai daripada menjadi mangsa kandungan online berbahaya. Menteri Undang-Undang Merangkap Ehwal Dalam Negeri K. Shanmugam berkata, undang-undang tersebut perlu mengupaya golongan yang terjejas dengan isu-isu seperti pembulian siber dan gangguan seksual secara online agar dapat mengambil tindakan. Encik Shanmugam berkata demikian semasa berucap di Simposium Bahaya Online hari ini yang memberi tumpuan kepada pengalaman individu di ruang online. Beliau membuat kesaan tersebut selepas 2 rang undang-undang utama diluluskan sepanjang setahun lalu. Encik Shanmugam berkata masih ada risiko online yang belum dilindungi oleh undang-undang sedia ada. Contohnya, jika gambar intim seseorang dimuat naik tanpa kebenaran, masih belum pasti apakah tindakan yang boleh diambil di sisi undang-undang. Encik Shanmugam juga merujuk kepada satu tinjauan terbaru yang mendapati bahawa hampir 40% responden pernah berdepan dengan kandungan online yang berbahaya. Ia lebih kerap berlaku dalam kalangan belia dan menurut Encik Shanmugam, ini boleh meninggalkan kesan yang serius. Survey findings are quite sobering. It's a reality check. You really can't have generations of young people growing up with these issues. Their mental health, amongst other things, will be seriously affected. And I think societies all around the world, including us, are behind the curve in dealing with this effectively. Lebih banyak huraian dijangka dibincangkan dalam tempoh beberapa hari akan datang. Ia akan melibatkan pihak akademik, syarikat-syarikat teknologi utama dan juga para hakim mahkamah tinggi. Dengan meningkatnya kadar kemurungan dalam kalangan wanita hamil dan ibu baru melahirkan, Hospital KK bagi wanita dan kanak-kanak KKH kini turut memeriksa ibu-ibu hamil bagi tanda-tanda kemurungan sebagai sebahagian daripada jagaan rutinnya. Dengan ini, pihak hospital dapat mengesan dan merawatnya secepat mungkin. Bagi Cik Nurdiana Rahmat, 38 tahun, bayi lelakinya yang berusia 10 bulan adalah sumber kebahagiaan beliau. Bagaimanapun, perjalanannya menjadi seorang ibu cukup beranjau. Cik Diana mula mengalami kemurungan ketika kehamilannya mencecah beberapa minggu sahaja. The greatest concern was knowing that I had mental health issues before, whether that is going to be something that will be passed on to my child. And I think that was one of the largest reasons why I was afraid to continue the pregnancy. Cik Diana mendapatkan bantuan daripada doktor-doktor di KKH. Hasilnya, intervensi awal menerusi terapi dan kaunseling membantu beliau menangani ketakutan tersebut. KKH merupakan hospital pertama di Singapura yang memperkenalkan program pemeriksaan saringan untuk mengesan tanda-tanda kemurungan sebelum bersalin atau antenatal. Program ini dijangka memanfaatkan sekitar 12,000 pesakit setiap tahun. KKH menyatakan kemurungan sebelum bersalin menjejas 20% ibu hamil sekarang ini. Jika tidak dirawat, ia boleh menjadi kemurungan selepas bersalin yang berisiko menjejas hubungan ibu dengan anak selain menjejas pembangunan otak bayinya. Pre-COVID to post-COVID, we saw a 47% increase when we screened our patients for postnatal depression. So this made us think that patients with antenatal depression were going to need some help as well. Proses pemeriksaan saringan sebahagian daripada pemeriksaan rutin pada trimester kedua ibu hamil. Mereka diminta mengisi borang tinjauan berhubung emosi mereka dan kemudian membincangkannya dengan doktor masing-masing.
doctor will recommend a referral to either a psychiatrist or to a clinical counsellor, depending on her score. And then if we look at those with the higher scores, they see a psychiatrist who will do a history and a mental state examination to arrive at a diagnosis for each patient and also to advise them about the severity of their condition. Ibu hamil yang mengalami keadaan lebih serius mungkin dihantar menjalani kaunseling atau terapi psikologi ataupun diberi ubat mengawal kemurungan. Pemeriksaan kerap juga boleh diteruskan selepas bersalin jika perlu. Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat berkata khidmat-khidmat pemulihan kini perlu lebih memanfaatkan teknologi. Ini memandangkan permintaan rawatan ini semakin bertambah khususnya dalam masyarakat-masyarakat semakin menua sedang tenaga kerjanya pula berkurangan. Beliau berkata sedemikian semasa acara Rehab Week 2023 iaitu wadah bagi para klinisian, penyelidik dan jurutera bekerjasama dan mencipta inovasi baharu. Pemulihan yang dibantu teknologi seperti robotik dan realiti maya atau VR semakin lazim digunakan para pesakit. IPM Heng berkata teknologi sebegini bukan sahaja memudahkan proses tetapi juga membantu para pesakit memantau pemulihan mereka di rumah. Ini tekanan Encik Heng akan mendatangkan kesan sosial dan ekonomi yang baik. First and foremost, rehab services are important for individual well-being. Beyond that, rehab enables productive longevity, where individuals can participate in and contribute to society for longer. Rehab can also reduce downstream medical costs when offered upstream as part of a holistic care plan. Sebagai sebahagian pelan holistik ini, Kumpulan Jagaan Kesihatan Nasional NHG sedang membangunkan sebuah hub digital pemulihan. Ia akan berfungsi sebagai hub sehenti bagi hospital dan klinik untuk menawarkan khidmat pemulihan menerusi telefon atau video kepada pesakit mereka. We develop isolated apps for patients, but for rehabilitation patients, they have different issues. So we hope to consolidate all the isolated apps into a unified digital platform for them to use so that they don't need to go to every mini app. They only have one unified platform that we can personalize their rehabilitation goals. Angkatan Bersenjata Singapura SAF sedang menguji teknologi berautonomi dalam latihan Forging Saber di Idaho, Amerika Syarikat. Teknologi yang diuji itu sama ada yang baharu ataupun merupakan peralatan sedia ada yang dipertingkat. Mesin kecil sebegini mungkin boleh menentukan sama ada seseorang askar hidup atau mati. Dalam sebilangan operasi, anggota tentera mungkin perlu memasuki kawasan-kawasan di mana rangkaian data cukup lemah. Ketika itulah drone tentera ini akan digunakan agar askar-askar mendapat gambaran sesebuah kawasan secara terperinci sebelum memasukinya. Oleh kerana adanya teknologi satelit, peta terperinci sesebuah kawasan boleh dikirimkan kepada askar berkenaan ataupun markas tentera dengan segera. Selain mencarta sebuah kawasan dan mengumpul data, ia juga boleh digunakan untuk memenuhi objektif-objektif lain. If you watch movies like Black Hawk Down or if you watch movies like Fallen Angel, where you see drones falling from the sky and kind of detecting the target autonomously just by the person inserting a picture of a person, right? So that is the leap in where we want to go. Bukan SAF sahaja yang memanfaatkan drone sebegini. Selepas satu serangan udara, perlu untuk mengesahkan sama ada semua ancaman sudah dihapuskan. Di sinilah drone-drone baharu RSAF ini boleh digunakan untuk mengimbas sesebuah kawasan bagi mengesan sebarang bahaya yang masih ada. Drone itu akan mengantarkan maklumat ke pangkalan di mana para komander kemudian akan memutuskan sama ada satu lagi serangan perlu dijalankan. When we came here to show what we can do and explain really what the algorithm was all about, a lot of people saw the value in these drones being used to not only quicken the decision cycle
at the command post, but also in terms of the autonomy to reduce manpower required. Namun begitu, bukan semua bahaya boleh dikesan dari udara. Anjing robot ini digunakan untuk mengesan ancaman di kawasan-kawasan tertutup dengan pengendalinya memantau situasi menerusi skrin. Semua ini membantu keberkesanan askar di barisan hadapan. Pelajar daripada Universiti Teknologi dan Reka Bentuk Singapura SUTD dan Maktab Seni Lasel menjalin kerjasama untuk mencipta kenderaan elektrik. Projek ini akan mengajar para pelajar tentang peri pentingnya bentuk dan fungsi dalam proses mereka produk. Modul dan bahan-bahannya dicipta sendiri oleh para pelajar sebelum memasang kenderaan elektrik ini. Buat masa ini, mereka sudah menyiapkan struktur dalaman kereta itu dan merancang untuk selesai membina badannya sebelum Januari tahun depan. The idea is to allow students to be able to apply what they have learned in the classrooms into real-life projects. And cars are actually very complex systems. So in my own experience is that if students can really design a full-size complex system like a car, they can design anything complex later on in their career.